Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada malam ni dapat lagi kita menyambung siri kuliah tadabbur dan tafsir daripada surah Al-Ankabut. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi, itu ayat yang ke-61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'qilun. Sekiranya dan sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka, yakni orang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang telah memudahkan menundukkan matahari dan bulan, yakni untuk faedah makhluk-makhluknya, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan, yakni mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Dan Allah memewahkan rezeki, meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia menyempitkan rezeki baginya. Sesungguhnya Allah amat mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Jadi ayat yang kita baca ni, ayat 61 ni, ini lanjutan daripada ayat baru ni, iaitu orang-orang yang wallazina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Itu lanjutan daripada ayat 52. Iaitu, dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan dan mereka itu kufur dengan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang dimaksudkan di sini, kalau kamu tanya kepada mereka, yakni orang-orang yang beriman, percaya kepada perkara batil, dan mereka itu tolak kebenaran tauhid, bila mana mereka tolak tu, maka hendaklah kamu tanya kepada mereka. Jadi ayat ni kalau kita cuba cari lagi kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, iaitu sebelum daripada ni Allah SWT menjelaskan kepada Nabi SAW cara berdebat dengan golongan ahli kitab, iaitu mengajak mereka kepada perkara yang disepakati bersama, yakni dalam bab menerima Allah Ta'ala itu Tuhan yang Esa, yang layak diibadatkan. Maksudnya itu adalah perkara yang kita sepakati dengan ahli kitab, iaitu kita mengajak mereka itu kepada
kalimatin sawa itu ialah apa? Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Yani mengajak ahli kitab beriman dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yani kita yang beriman dengan Al-Quran dan juga kitab-kitab yang terdahulu. Orang-orang Yahudi mereka beriman dengan Taurat, maka mereka juga dituntut supaya beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara perkara yang disepakati. Kemudian bahagi ayat ni, ayat 61, 62 dan 63 ni, cara berdebat dengan golongan musyrikin Mekah, iaitu cara debat di sini itu memaksa mereka mengakui. Dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil kaedah ilzam. Kaedah ilzam. Yang ni menundukkan pihak lawan itu supaya mereka mengakui, i'tiraf. Maka sebab itulah ayat ni juga dikatakan sebagai dalil tauhid akli, ala sabil i'tiraf. Mana bukti keesaan Allah SWT berdasarkan kepada bukti-bukti akal, ala sabil i'tiraf, yakni mereka terpaksa mengaku dan tunduk. I'tiraf tu mereka mengakui berdasarkan kepada kalimah la yakulunallah, pasti mereka menjawab. Jadi kaedah debat, cara bermujadalah yang ditunjukkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW dan juga umat dia ni, iaitu memberitahu kepada mereka berdasarkan kepada bukti-bukti akal atas sesuatu yang mereka terima, mereka akui. Yang ni apa? Orang musyrikin Mekah ni, mereka mengakui Allah SWT itulah yang mencipta alam semesta. Allah SWT ni jugalah yang telah menundukkan matahari. Maknanya matahari ni dia ada ketika dia terbit, ada ketika dia tenggelam. Ada pada waktu tu dia sangat panas, ada pada waktunya itu dia tidak panas. Maknanya ada musim sejuk, ada musim panas. Begitu juga bulan itu Allah SWT tundukkan. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui bilangan hari, bilangan tahun, dan kamu boleh buat pengiraan perhitungan. Dengan adanya dengan ditundukkan matahari dan bulan itu. Jadi perkara yang mereka akui, mereka tidak dapat tolak, ini dikatakan sebagai al-umur al-musallamah ataupun al-haqaiq as-sabitah al-musallamah indal musyrikin. Kenyataan ataupun fakta-fakta yang memang diakui, diterima oleh orang musyrikin Mekah, iaitu Allah Ta'ala pencipta. Allah SWT sebagai pencipta, ini dipanggil tauhid rububiyah ataupun tauhid khaliqiyah. Allah SWT yang menciptakan alam semesta. Jadi dalam bab tauhid ni, dia ada beberapa peringkat. Pertamanya kita mengatakan wajibul wujud itu adalah Allah. Allah Ta'ala adalah wujud yang mesti, wajib ada, wajibul wujud. Itu peringkat yang pertama. Allah Ta'ala ni ada. Maknanya Tuhan itu wujud. Adapun golongan etis yang tolak Tuhan itu, mereka menidakkan, mereka menafikan kewujudan Tuhan. Jadi kita orang beriman ni, dia ada peringkat-peringkat dalam bab mentauhidkan Allah. Peringkat yang pertama, kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni adalah wujud yang wajib. Maknanya tidak boleh, akal tidak dapat menerima Allah tu tak ada. Akal tidak dapat menerima Tuhan itu tidak ada. Maknanya akal mesti mengakui bahawa Tuhan itu ada. Peringkat yang kedua, iaitu kita membataskan pentadbiran, kita membataskan penciptaan alam semesta ni pada Allah Ta'ala. Yani hasru khalqis samawati wal ard wasyamsa wal qamar wan nujum. Kita membataskan penciptaan langit, bumi,
matahari, bulan apa semua ni Allah Ta'ala sahaja yang mencipta, tidak ada Tuhan yang lain. Dia panggil tauhid al-khaliqiyah, tauhid fil khaliqiyah, tauhid dalam bab penciptaan, Allah Ta'ala sahaja. Peringkat yang ketiga iaitu kita membataskan pentadbiran alam semesta ni hanya pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sahajalah yang setelah mana dia mencipta dan dialah mentadbir. Ini orang panggil tauhid fit tadbir ataupun tauhid fit tasarruf. Tauhid fit tasarruf ni mana Allah Ta'ala yang menentukan, menetapkan perjalanan langit, perjalanan bumi, perjalanan matahari, perjalanan bulan, planet-planet, begitu juga soal rezeki, seperti mana ayat 62 ni, turunnya hujan salah satu daripada bentuk rezeki, itu dipanggil tauhid fit tasarruf. Tauhid dalam bab pentadbiran. Allah Ta'ala juga yang mentadbir. Setelah mana dia mencipta, dia juga yang mentadbir. Dan tauhid yang keempat iaitu kita membataskan segala bentuk ibadat dan doa hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam masalah ni, golongan etis ni dia tolak semua 4 peringkat tauhid ni. Mereka tolak keempat-empat. Sebab mereka kira alam semesta ni dan segala yang ada ni terjadi sendiri. Tidak ada kesan daripada Tuhan. Itu kata orang etis, orang zindik, golongan mulhid. Musyrikin Mekah dia hanya menerima Allah SWT sebagai apa? Mereka tolak Allah SWT, mereka menerima 3 tauhid. Jadi mereka mengakui Tuhan itu ada, Tuhan Allah Ta'ala inilah pencipta alam semesta, Allah Ta'ala inilah pentadbir alam semesta. Cuma mereka tolak tauhid yang keempat. Jadi perbuatan mereka itu menolak tauhid yang keempat itulah Allah SWT tanya di sini, fa'anna yufakun, mengapa mereka itu dipalingkan, mereka itu disesatkan. Maknanya dalam keadaan mereka mengakui Allah Ta'ala itulah yang mencipta alam semesta, Allah SWT itulah yang memberi segala bentuk rezeki, yang mentadbir, yang memudahkan urusan mereka itu, tiba-tiba mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka tidak beribadat kepada Allah secara ikhlas. Dan mengapa mereka tinggal tauhid? Mereka pilih syirik, mereka minta selain daripada Allah. Jadi mereka dipalingkan. Maknanya mereka dipalingkan daripada tauhid yang sempurna, yang merangkumi 4 peringkat, yang mana mereka tolak tauhid yang terakhir, yakni tauhid dalam bab ibadat. Yakni mereka tidak mengabdikan diri kepada Allah, mereka tidak patuh pada perintah Allah Ta'ala, mereka sembah selain daripada Allah Ta'ala, mereka minta dari selain daripada Allah Ta'ala. Itu berkenaan dengan ayat ni. Jadi Allah SWT dalam ayat ni menyatakan kepada kita bahawa dialah pencipta, dialah yang layak diibadatkan. Yang ni tidak ada alasan kepada mana-mana manusia untuk memilih mencari selain daripada Allah SWT sebagai tempat dia mengabdikan diri, patuh beribadat, tunduk dengan rendah diri, dengan penuh penghinaan. Jadi golongan musyrikin Mekah yang meninggalkan, mereka dipalingkan daripada kebenaran ini, maka itu sebablah mereka beriman dengan kebatilan. Maksudnya selain daripada apa yang Allah SWT tegaskan di sini, maka itulah kebatilan. Yakni mengakui Allah Ta'ala sebagai pencipta, tetapi dalam masa yang sama tolak tauhid, melakukan perbuatan syirik. Itu adalah satu kebatilan dan itu sebenarnya satu bentuk pertentangan, kontradiksi. Tanakut, tanakut, berlaku pertentangan. Yang ni jiwa mereka mengakui
ilmu mereka itu berdasarkan kepada ilmu kefahaman mereka mengakui bahawa Allah Ta'ala itu Rabb, pemelihara, tetapi dalam masa yang sama mereka beribadat kepada selain daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala tanya ni, fa'anna yu'fakun. Pertanyaan ini menggambarkan mereka itu mengalami kontradiksi. Yang ini tidak sama antara apa yang mereka percaya dengan apa yang mereka lakukan. Yang ni antara akidah mereka itu ada percanggahan. Sebab apa? Sebab tuntutan dalam kita mentauhidkan Allah SWT, yang ni setelah mana kita mengakui keesaan Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala inilah yang mencipta dan mentadbir alam semesta, maka kita kena beribadat kepada Dia sebagai tanda bersyukur. Jadi dia ada tauhid dalam bentuk pengakuan, ataupun dipanggil tauhid ilmu, ataupun dipanggil tauhid rububiyah, dan satu lagi dia kena ada tauhid dalam ibadat, ataupun tauhid amali, ataupun tauhid uluhiyah. Kemudian ayat berikut ni, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah itulah yang meluaskan rezeki, memberi rezeki dengan mewah kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah yang menyempitkan. Jadi ini juga termasuk di bawah hujah, ataupun perkara yang bila ditanyakan kepada orang-orang musyrikin Mekah, mereka pasti akan mengakui juga. Cuma ayat ni, walaupun dalam bentuk ilzam, seperti mana yang kita kata tadi, maknanya perkara yang mesti diakui oleh pihak lawan, yakni perkara yang pasti akan diakui oleh orang-orang musyrikin Mekah itu, iaitu Allah Ta'ala itulah yang memberikan rezeki. Cuma ayat ni tidak datang dengan uslub, dengan gaya seperti ayat sebelumnya dan selepasnya. Sebab ayat sebelumnya itu wala in sa'altahum. Begitu juga ayat selepasnya, ayat 63 tu wala in sa'altahum. Kalau kita tengok dalam surah Yunus ayat 31, ada dalam bentuk pertanyaan ini, ada juga dalam bentuk ilzam ini. Kalau kita tengok dalam surah Yunus ayat 31, Allah Ta'ala kata, Kul man yarzukukum minas sama'i wal ard amma yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, yakni kepada mereka itu, siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Adakah orang yang memiliki, yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup itu daripada yang mati, mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Dan siapakah yang mentadbir segala urusan? Fasayaquluna Allah, pasti mereka akan kata Allah juga. Faqul afala tattaqun. Kalau begitu, katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa, kamu tidak memelihara diri daripada melakukan perbuatan syirik? Jadi apa yang kita nak sebutkan di sini, ayat ini walaupun tidak dinyatakan dalam bentuk pertanyaan wala in sa'altahum, tetapi terus dalam bentuk pengakuan, maknanya di antara perkara yang pasti diakui oleh golongan musyrikin Mekah ni, iaitu Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada mereka. Jadi pertanyaan ini ada, ilzam ini ada, yang ini kena tengok dalam surah Yunus ayat 31. Maknanya ini satu bentuk ilzam juga. Cuma tidak didatangkan seperti mana dalam gaya bahasa ayat 61, ayat 63 di sini. Sebab ayat ni
dia ada dua sudut. Ditujukan pertamanya kepada golongan musyrikin Mekah, supaya mereka tu memperakui ini sebagai memperingatkan mereka. Mengingatkan mereka, tambih, supaya mereka sedar bahawa Allah Ta'ala itulah yang memberi rezeki. Allah Ta'ala itulah yang mengatur urusan rezeki kepada mereka, yakni tauhid fit tasarruf, di mana kehendak Allah Ta'ala itu untuk memberi rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman juga, yang terpaksa berhijrah. Maknanya apa? Orang beriman yang terpaksa berhijrah ni, dia dahulu di Mekah tu mempunyai rezeki yang luas. Tetapi oleh kerana mereka beriman diseksa, maka mereka terpaksa berhijrah. Dulu mereka itu mewah dengan rezeki, sekarang ni setelah beriman kurang rezeki. Terpaksa berhijrah selai sepinggat. Jadi Allah SWT nak menyatakan bahawa kamu orang beriman ni kena faham bahawa hakikat rezeki itu adalah daripada Allah, diberikan kepada sebahagian hambanya dengan luas, adalah mengikut masyiah dia, kehendak dia. Maknanya rezeki ni dalam bab tasarruf, dalam bab kuasa Allah Ta'ala. Ini bahawa Allah Ta'ala ni mukhtar. Allah Ta'ala itulah yang menentukan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kita baca dah dulu dalam surah Qasas. Tuhan kamu itulah yang mencipta dan dia telah memilih. Antara benda yang dia pilih ni, siapakah yang dia nak beri rezeki, siapakah yang dia tidak mahu beri rezeki. Jadi dalam bab rezeki ni, bila bergantung kepada masyiah Allah SWT, maka dalam bab mendapat rezeki ni, dia panggil masyiah di sini masyiah kauniyah. Masyiah kauniyah. Orang-orang yang tertentu mendapat rezeki yang lebih itu mengikut kehendak Allah SWT yang bersifat takwin ni. Maknanya dari segi kejadian alam semesta ni, ada orang yang mendapat rezeki lebih, ada orang yang mendapat rezeki yang kurang. Itu bergantung kepada masyiatullah yang berkait dengan peraturan manusia tu sebagai manusia. Yang mana Allah SWT nak, ada manusia yang kaya, ada manusia yang miskin. Dan kaya miskin ni tidak ditentukan oleh iman. Jadi orang-orang beriman kena ingat bahawa mereka diuji dengan dikurangkan rezeki, disempitkan rezeki, ataupun rezeki mereka tu, harta milik mereka itu telah dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Setelah mana mereka berhijrah, mereka kena anggap bahawa itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala dalam bab rezeki ni, dia tidak ditentukan oleh akidah seseorang. Maknanya ada orang mukmin yang kaya, ada juga orang mukmin yang tidak kaya, orang mukmin kafir, ada juga mukmin yang kaya, ada juga mukmin yang fakir. Sebagaimana ada juga kafir yang kaya, ada juga kafir yang miskin, fakir. Jadi orang beriman kena faham kesusahan yang mereka hadapi sehingga mereka berhijrah terpaksa tinggal harta tu, itu adalah memang kehendak Allah Ta'ala, sunnatullah dalam bab ibtila. Dalam bab ibtila. Sebab apa? Bila seorang tu beriman, tidak semestinya dia akan kaya. Begitu juga bila seorang itu beriman, maka ternafilah daripadanya itu fakir. Tidak. Sebab ini ibtila, ujian. Kemudian bila ada Allah SWT dengan masyiah dia tu, dia memperluaskan rezeki, itu kehendak dia di kalangan hamba-hambanya. Maknanya ada yang diluaskan rezeki, ada yang tidak. Kemudian Allah Ta'ala kata wa yaqdirullah, dan dia mempersempitkan rezeki untuknya. Mempersempitkan rezeki untuknya. Kalau kita tengok di sini, Allah Ta'ala kata mempersempitkan rezeki wa yaqdirullah. Biasanya yaqdiru alaihi. Yaqdiru alaihi ni makna menyempitkan ke atasnya, makna dia jadi terhimpit.
Mana kalau kita kata kat skok, tak boleh nak nyawa, tak boleh nak qiyuk. Kalau kita kata yaqdiru alaihi, mana disempitkan ke atasnya itu, maknanya dia skok sebok semacam. Pitih tak cukup. Nego tak laku. Rugi semacam. Itu maknanya yaqdiru alaihi. Jadi bila kata yaqdiru lahu di sini, ada lahu tu di sini sebagai tambih, sebagai peringatan kepada orang beriman ataupun sebagai berita gembira, yakni orang mukmin yang diuji sehingga rezekinya itu sempit, itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Bila kata lahu, untuknya itu yakni akan diberikan pahala untuknya. Maknanya dalam keadaan dia disempitkan rezeki, disebabkan dia patuh kepada perintah Allah SWT supaya berhijrah, maka dia jadi sempit rezeki, maka dia kena ingat dengan sebab sempitnya rezeki bagi dia tu, itu sebenarnya ada gantian pahala. Sempit mereka dalam bab rezeki, itu sebenarnya akan ditampung, akan disempurnakan dengan pahala dan juga dinaikkan darjat. Itu isyarat pada kalimah lahu tu. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Ashur dalam tafsir dia Tahrir wa Tanwir. Inna Allah bikulli syai'in alim. Jadi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui atas setiap sesuatu. Yakni Allah Ta'ala maha mengetahui tentang siapakah yang diberikan rezeki, dengan luas siapakah yang disempitkan rezeki. Allah Ta'ala mengetahui qadar rezeki yang diterima oleh masing-masing dan bila. Yakni manusia ni ada, dia dulu sempit rezeki kemudian luas rezeki. Ada orang dulu luas rezeki kemudian sempit rezeki. Ada orang yang dulu sempit rezeki sapalah dia mati. Begitu juga ada orang yang luas rezeki tu sapa dia mati. Jadi Allah SWT maha mengetahui tentang setiap seorang ni berhubung dengan penerimaan rezeki. Jadi pemberian rezeki atas setiap daripada manusia ni dan juga makhluk-makhluk yang lain itu semua adalah di bawah ilmu Allah Ta'ala. Jadi pembahagian rezeki, kehendak dia dalam bab ini tidak diketahui oleh siapa-siapa, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui, dan itu berlaku mengikut hikmah dia. Begitu juga Innallaha bikulli syai'in alim, ini isyarat bahawa Allah Ta'ala maha mengetahui tentang kesabaran orang yang bersabar. Allah Ta'ala tahu. Orang mukmin yang diuji dengan kesusahan tadi, dia berhijrah, Allah Ta'ala tahu kesabaran dia itu. Kemudian Allah SWT tanya lagi, ni orang panggil dalil tauhid akli ala sabilil i'tiraf. Bukti tauhid Allah SWT secara yang diakui oleh pihak lawan. Wala in sa'altahum, sesungguhnya kalau kamu bertanya kepada mereka itu, siapakah yang menurunkan hujan? Nazzala. Mana Allah SWT turunkan hujan sekali lepas sekali. Maknanya sentiasa menurunkan hujan dari langit. Lalu Allah Ta'ala menghidupkan dengan sebab hujan itu bumi. Setelah daripada ia mati, kering, kontang, gersang itu, pasti mereka akan kata Allah. Yakni di antara perkara yang pasti diakui oleh golongan musyrikin ini, iaitu Allah Ta'ala lah yang menurunkan hujan. Allah Ta'ala itulah yang menghidupkan bumi yang mati. Jadi menghidupkan bentuk fa'ahya bihil ard, Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang mati ini dengan cara mana? Dia mengeluarkan tanam-tanaman, biji-bijirin, buah-buahan dan sebagainya. Jadi bila ditanya perkara ini, yang mana perkara ini adalah haqa'iq al-thabitah, al-musallamah,
apabila ditanya hakikat ataupun kenyataan yang sememangnya sabit lagi diperakui oleh mereka, maka mereka akan kata Allah. Jadi pasti mereka akan kata Allah Ta'ala yang mengatur, mengurus semua ni, tasarruf. Ini adalah mengikut kehendak Allah SWT. Maka mengapa mereka tidak mahu mentauhidkan Allah SWT? Maka katakanlah kepada mereka itu, qulil hamdulillah, kamu kena puji Allah, segala puji bagi Allah. Maknanya bila kamu kata ini Allah Ta'ala lah yang mengatur urusan hujan, memberi rezeki melalui hujan, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, buah-buahan ni, kamu kena kata Allah dan diikuti dengan puji Allah. Maknanya bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebab puji ni tanda Allah SWT, tanda kita mengakui kamalat, kesempurnaan Allah. Allah SWT suruh kita puji dia tu sebab apa? Sebab segala perbuatan dia, segala af'al dia, segala perbuatan Allah Ta'ala, segala sifat-sifat dia tu terpuji. Maka kamu adalah puji hanya kepada Allah. Maka tidak boleh kamu nak puji mana-mana makhluk. Pujian yang mutlak itu pujian yang mutlak, pujian yang hakiki hendaklah dikembalikan kepada Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama ke apa? Setelah mereka itu mengakui Allah Ta'ala lah yang mentarbih, menurunkan hujan, maka kamu kena akui, wahai orang-orang musyrik, pujian itu hanya kepada Allah, bukan berhala-berhala, bukan wali-wali, bukan mana-mana makhluk, tetapi Allah. Jadi bila kata puji pada Allah Ta'ala ni, itu dengan arti puji dengan lisan dan diikuti dengan ibadat kepada Allah. Puji juga dengan makna doa. Puji Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara beribadat hanya kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, qulil hamdulillah ni, kamu kena kata alhamdulillah ni, mana ini ditujukan kepada Nabi sendiri dan juga kepada orang beriman. Yang ni dalam konteks berhujah, dalam konteks berhujah ni, setelah kita mengemukakan bukti-bukti tauhid kepada mereka, maka penutup kepada perdebatan tadi, yakni setelah kita dapat mengemukakan bukti-bukti tauhid berdasarkan kepada dalil-dalil akli, hujah-hujah akli tadi, maka kita orang beriman kena puji Allah SWT, kerana Allah Ta'ala lah yang mengajar kepada kita cara berdebat, cara mengemukakan hujah dan bukti-bukti. Itu apa? Cara, yakni penutup dalam bab berdebat. Sebab itulah kalau kita ingat balik dalam perbincangan kita surah An-Namli iaitu dah dan surah An-Namli ayat 59 sampailah kepada ayat 65. Surah An-Namli ayat 59 sampailah ayat 65. Dalam perdebatan ni dia kena ada ucapan alhamdulillah. Mana kita sebagai orang beriman kena bersyukur kepada Allah SWT sebab kita beriman kepada Allah Ta'ala ni dengan ada hujah, dengan ada bukti. Jadi dalam surah ni, surah Al-Ankabut ni, ucapan alhamdulillah tu penutup daripada debat. Manakala surah An-Namli itu, ucapan alhamdulillah dia di permulaan debat. Maknanya kita orang beriman ni kena bersyukur kepada Allah SWT
Sebab kita mendapat nikmat iman, nikmat berakidah berasaskan kepada bukti, hujah. Hujah berdasarkan kepada bukti-bukti akal. Yang mana Allah SWT ajak kita merenung kejadian alam semesta ni. Sebab segala fenomena alam semesta ni itu adalah bukti tauhid. Jadi ucapan alhamdulillah itu penting sebagai bersyukur kepada Allah SWT. Jadi di sini ada dua sudut lah. Ada dua sudut. Yang pertama, qulil hamdulillah ni ditujukan kepada pendakwah ketika mana dia berdebat ataupun setelah daripada dia berdebat. Dan yang kedua, qulil hamdulillah ni ditujukan kepada golongan musyrikin Mekah, supaya mereka itu setelah mana mereka mengakui Allah Ta'ala itulah yang mencipta dan mentadbir alam ni, maka hendaklah mereka memuji Allah dan seterusnya beribadat, bersyukur hanya kepada Allah. Bal aktsaruhum la ya'qilun, tetapi malangnya dalam keadaan jelas bukti-bukti tauhid tadi, mereka tidak dapat berfikir, mereka tidak menggunakan akal. Sebab apa? Sebab mereka mengakui penciptaan dan pentadbiran itu adalah kuasa Allah, tetapi dalam masa yang sama mereka memberikan ketaatan, menumpahkan ibadat, memperhinakan diri itu kepada kepada selain daripada Allah Ta'ala. Mereka tidak beribadat kepada Allah, tetapi mereka beribadat kepada berhala, kepada batu-batu. Mereka beribadat kepada ruh-ruh yang telah mati. Itu bukti satu lagi, mereka itu mengalami tanaqud, kontradiksi, pertentangan. Sebab apa? Sebab kaedahnya bila kita akui Allah Ta'ala sebagai pencipta pentadbir, maka kita kena beribadat sebagai tanda bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang kita dapat melalui penciptaan dan pentadbiran Allah. Yang mana kita selalu sebut nikmat-nikmat yang kita dapat ni dalam dua bentuk. Kita panggil nikmat ijad, diadakan untuk kita, diciptakan untuk kita. Dan yang kedua, nikmat dalam bentuk imdad, yakni kita dapat nikmat-nikmat tadi secara berterusan, berdasarkan kepada tasarruf ataupun pentadbiran Allah SWT. Kemudian Allah SWT sebut punca sebenar, mengapa mereka itu dipalingkan daripada hakikat ni, mengapa mereka dipalingkan daripada kebenaran, lalu mereka beriman dengan kebatilan. Itu sebabnya mereka ni cinta kepada dunia, mereka dilalaikan dengan dunia, mereka terfitnah dengan dunia, mereka terpesona dengan dunia. Maka Allah SWT kata, wa ma hadzal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan lahwun, melainkan adalah hiburan dan permainan. Maknanya benda yang melekakan, benda yang melalaikan, walaibun, dan main-main, bukanlah dalam bentuk hakiki. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kehidupan negeri akhirat itu adalah sebenar-benar kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka itu mengetahui, yakni kalau mereka mengetahui secara ilmu yang hakiki, ataupun kalau mereka memahami hakikat dunia tadi, tentu mereka akan faham hakikat sebenar kehidupan akhirat. Maknanya cerdik pandai di kalangan golongan musyrikin Mekah ni, dia hanya tahu perkara dunia sahaja. Kehidupan mereka celak butir mata tu hanya fikir untuk perut mereka, untuk kekayaan mereka, untuk pangkat, untuk kuasa, untuk pengaruh mereka sahaja. Mereka tidak fikir bahawa segala nikmat kehidupan dunia ni bersifat sementara. Hak sebenarnya kehidupan di akhirat. Jadi punca mereka itu mengutamakan kebatilan
dan mereka mengingkari ajaran tauhid yang disuruh oleh para nabi itu puncanya kerana mereka itu cinta kepada dunia. Mereka menafikan ada kehidupan hari akhirat. Jadi ayat ni sebagai menyatakan bahawa sebab mereka tersasar daripada jalan kebenaran, lalu mereka pilih jalan batil, iaitu mereka telah mabuk dengan dunia. Tetapi kalau mereka memerhatikan ajaran para nabi, apakah yang telah diberitahu oleh nabi tentang hakikat kehidupan dunia, hakikat sebenar kehidupan akhirat, tentu mereka akan balik semula kepada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Kemudian Allah SWT kata lagi, fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Ini ayat ni ini sebagai amaran lah, zajar, amaran ataupun amaran kepada mereka ni yang mana mereka ni tidak benar-benar mentauhidkan Allah. Itu mereka mentauhidkan Allah Ta'ala hanya ketika dalam kesusahan. Bila mana mereka selamat, bila mana mereka senang mewah, mereka lupa kepada Allah SWT. Faiza rakibu, dalam pada itu, apabila mereka naik bahtera, apabila mereka menaiki bahtera di laut, dan mereka mengalami keadaan yang genting, hampir karam, maka dipukul ombak, maka mereka berdoa dengan penuh tulus ikhlas kepada Allah. Mana tak doa tinggal belaka dah. Dhalla man tad'una illa iyyah. Mereka lupa dah. Segala berhala-berhala yang mereka seru sebelum pada ni, bila mana mereka dalam keadaan yang getir, di lautan itu hampir karam itu, mereka hanya nampak Allah. Segala sembahan yang mereka seru sebelum pada ni, mereka tak sebut dah. Mereka hanya sebut pada Allah. Mukhlishina lahuddin. Jadi pada ketika hampir karam itu, mereka hanya nampak Allah Ta'ala. Akan tetapi falamma najjahum, peliknya mereka itu, bila mana Allah Ta'ala menyelamatkan mereka itu sehingga mereka selamat sampai ke daratan, tiba-tiba mereka mensyirikkan Allah. Ini bentuk pemalingan, bentuk mereka itu terpesun dari jalan yang benar. Jadi sebab itulah kita boleh juga kata ayat ni teguran yang keras Allah SWT kepada mereka, dan ini merupakan contoh contoh mereka bermain-main dengan kehidupan dunia ni, yang mana mereka hanya beribadat, berdoa kepada Allah SWT ketika dalam keadaan yang sangat, kita kata, getir tadi. Bila mana mereka selamat, bila mana mereka mewah, tenang, apa semua tu, bila mana mereka kembali semula dalam keadaan sejahtera, tiba-tiba mereka syirik kepada Allah Ta'ala. Ini sikap mereka yang hanya berseronok. Maknanya kalau biasanya orang ni dah, sepuluh zaman sekarang ni lah, orang naik kapal terbang, bawah tu dia tak minum arak, tapi atas kapal terbang tu dia dengan arak, dia minum situ. Mana mereka enjoy tu. Sebab apa? Dapat percuma. Kita bayar tiket sama dengan dia, kita tak minum, tapi dia minum. Jadi mereka buat maksiat, mereka bersukaria di atas kapal ni, mereka lupa bahaya yang bakal menimpa. Lalu bila mana menimpa kepada mereka itu bahaya, maka mereka cari Allah SWT. Itu contoh mereka ni main-main,
mereka tidak serius dalam kehidupan mereka. Allah Ta'ala kata liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u. Biarlah mereka itu kufur. Mana dalam bahasa Kelantan kan, lahgilah. Lahgilah. Biarkanlah mereka itu kufur dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, dan biarkanlah mereka itu berseronok. Maknanya mereka bergembira bila tiba di daratan itu. Mereka buat macam-macam bentuk jamuan, sembelih di hadapan berhala-berhala. Biarkanlah mereka itu dengan kufur mereka, biarlah mereka berseronok, tapi keseronokan itu bersifat sementara. Fasawfa ya'lamun, pasti mereka akan mengetahui, yakni akibat. Ini amaran kepada mereka, inzar. Jadi Allah SWT memperingatkan kepada mereka itu sikap mereka yang kufur tadi. Biarlah mereka itu kufur, tapi mereka kena ingat apa yang mereka nikmati itu sementara, dan mereka akan dihukum atas perbuatan syirik dan kufur mereka itu, dan juga perbuatan salah guna nikmat Allah Ta'ala. Inilah contoh bahawa mereka itu mempermain-mainkan nikmat yang Allah SWT berikan. Mereka main-main dalam bab tauhid ni. Mereka hanya beribadat pada Allah Ta'ala ketika terdesak. Bila mana selamat, mereka kembali kufur kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, biarkanlah mereka tu nak kufur setara mana nak kufur, tapi mereka kena ingat, mereka pasti akan mendapat pembalasan. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min hawlihim afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Ini satu bentuk amaran lagi, zajar. Yani mereka diperingatkan bahawa banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Antara nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka apa? Iaitu mereka diberikan kuasa untuk mentadbir Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab ni, mereka itu dapat menguasai Baitullah, dapat menguasai Kaabah, dapat menguasai tanah haram. Jadi Allah Ta'ala kata awalam yarau, dan tidakkah mereka melihat dan memerhatikan bahawa kami telah menjadikan Mekah ni, negeri yang mereka diami, negeri yang mereka kuasai itu, sebagai tanah haram, mana tempat yang terpelihara, mana tidak boleh diceroboh, tidak boleh dicerobohi. Tanah haram itu, Mekah itu sebagai tanah haram yang tidak boleh dicerobohi, amina, dalam keadaan aman pula. Wa yutakhattafun nas, sedangkan orang ramai manusia di sekitar mereka itu, mana selain daripada Mekah itu, wa yutakhattafun nas, mereka itu sentiasa dicolek, maknanya tiba-tiba hilang, tidak selamat mereka itu. Hak sekeliling mereka itu sentiasa dicolek, dibunuh, dirompok dan sebagainya. Maknanya Allah SWT memperingatkan kepada mereka, sepatutnya mereka ni yang menjadi penguasa, yang mentadbir Mekah ni, yang menjaga rumah Allah ni, lebih sepatutnya mereka itu lebih takut kepada Allah SWT berbanding dengan orang yang berada di luar Mekah. Jadi mereka yang mendapat keamanan kerana menjaga Baitullah ni, maka sepatutnya mereka menjaga Baitullah dengan hanya beribadat kepada Allah, bukan dengan cara letak di sekeliling Baitullah itu beratus-ratus berhala. Begitu juga tak patut mereka letak di Bukit Safa dan juga Bukit Marwah tu berhala-berhala. Jadi bila begitu, yakni bila mana nikmat yang besar yang Allah SWT kurniakan kepada mereka itu, maka afabil batil, apakah patut mereka itu beriman dengan batil? Maknanya mereka menganggap selain daripada Allah Ta'ala ni sebagai penyelamat mereka.
Seperti mana Allah Ta'ala kata sebelum pada ni, wallazina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita. Itu dalam ayat berapa? Dalam ayat 41. 41. Jadi apakah mereka beriman dengan kebatilan, lalu mereka kufur kepada nikmat-nikmat kurniaan Allah Ta'ala, sekaligus mereka kufur kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Ini amaran dan juga zajar, teguran keras. Zajar tu maksudnya teguran keras terhadap mereka yang meninggalkan tauhid. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannam maswan lil kafirin. Ini dalam bentuk syakwa dipanggil, maknanya bentuk rungutan, mana tak sepatutnya. Wa man azlamu mimman, siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka itu memperkatakan terhadap Allah Ta'ala ni perkara-perkara dusta? Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka atas nama Allah Ta'ala ni pendustaan, atau mendustakan dengan kebenaran ketika mana ia datang? Maknanya waman azlam ni, siapakah yang terlebih zalim? Maknanya tidak ada orang yang lebih zalim daripada golongan yang mensyirikkan Allah. Iftara 'ala Allahi kadhiba ni, mereka buat pendustaan terhadap Allah. Yang ni mereka mendakwa selain daripada Allah Ta'ala ni layak disembah, layak diminta pertolongan. Dan juga pendustaan mereka, dakwaan mereka itu bahawa Allah Ta'ala ni ada sekutu. Maknanya ada yang mendakwa Allah Ta'ala telah serah, ada benda yang Allah SWT telah serah urusan itu kepada orang itu. Jadi mereka mendakwa Allah SWT ni ada syuraka, ada rakan kongsi. Ini teguran dalam ayat ni dia balik kepada ayat 41 tadi, rujuk kepada ayat 41 tadi. Jadi mereka menolak, mereka mensyirikkan Allah, au kadzdzaba bil haqq, mereka mendustakan kebenaran, yakni Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Maknanya golongan musyrikin Mekah tetap dengan perbuatan syirik mereka, au kadzdzaba bil haqq, ataupun mendustakan kebenaran. Dan mereka ni sangat zalim kerana mereka mendustakan kebenaran. Ini ditujukan selain kepada golongan musyrikin, ditujukan juga kepada golongan ahli kitab. Golongan musyrikin tak terima Nabi, tak terima Al-Quran. Begitu juga golongan Yahudi, golongan Nasara tidak menerima Al-Quran, dan mereka juga tidak mengakui Nabi SAW itu sebagai Rasul Allah. Jadi akibat daripada perbuatan mereka yang zalim, yang mana tidak ada yang terlebih zalim daripada mereka ini, maka mereka itu layak mendapat tempat tinggal dalam neraka Jahannam. Alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin. Bukankah tidakkah dalam neraka Jahannam itu disediakan tempat tinggal yang tetap? Mathwa ni maknanya maskan daim. Tidakkah disediakan untuk orang-orang kafir itu tempat tinggal yang kekal dalam neraka? Maka berhentilah daripada iftira 'ala Allah, begitu juga mendustakan Rasul dan Al-Quran itu, berhentilah.
Jadi ini penutup kepada perdebatan dengan musyrikin Mekah itu dengan memberi amaran neraka jahanam itu lebih layak kepada orang yang sangat zalim. Sangat zalim itu dengan cara mereka mensyirikkan Allah, menolak Al-Quran dan menolak kerasulan Nabi SAW. Maka setelah daripada tu, sebagai penutup surah ni, Allah SWT memperingatkan balik kepada orang-orang beriman tadi yang terpaksa menghadapi segala bentuk ujian, terutamanya ujian penindasan yang dilakukan oleh golongan kafir ni, yang menyebabkan mereka terseksa, mereka diusir, dibunuh. Maka Allah Ta'ala kata, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, bermujahadah, bersusah payah. Orang yang bersusah payah ni, lawan hawa nafsu, bersusah payah dalam menegakkan agama, menjaga akidah. Fina, maknanya pada urusan kami, yakni pada mempertahankan akidah, memelihara akidah ni, pasti kami akan memberi petunjuk. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan pimpin mereka ke jalan-jalan kami. Maknanya mereka akan mendapat kemenangan, keamanan, mereka akan mendapat nikmat, mereka akan mendapat kemuliaan, dan seterusnya mereka akan dapat masuk syurga. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin, dan Allah SWT sentiasa bersama orang-orang yang mengelokkan amalnya, orang-orang yang sentiasa menjaga amal, memperbaiki amal, meningkatkan amalnya itu. Jadi ayat ni sebagai berita gembira kepada orang beriman yang terpaksa menghadapi ujian yang besar untuk menjaga akidah mereka. Yang Allah SWT akan buka jalan-jalan untuk mereka. Jalan-jalan ni mana jalan kemenangan, jalan kemuliaan, jalan rezeki, macam-macam bentuk jalan. Hasil daripada jihad dan mujahadah serta hijrah yang mereka terpaksa hadapi. Dan Allah SWT sentiasa bersama dengan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang mengelokkan, menjaga amal mereka itu sehingga sentiasa bertambah baik. Itulah perbincangan kita daripada surah Al-Ankabut ni, ayat 69 ni. Sebenarnya dia pelengkap. Kita kena balik semula, maknanya ayat ni sebagai penggulung kepada ayat yang kedua itu. Yang mana ayat yang kedua dahulu Allah SWT sebut kepada kita, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu dalam bentuk teguran lah. Mana tak patut orang yang beriman itu mendabik dada bahawa dia telah beriman tanpa diuji. Jadi itu dalam bentuk teguran. Maka supaya orang beriman ni bersemangat untuk menghadapi ujian ni, maka Allah SWT menjanjikan kepada mereka itu kemenangan. Bila mana mereka bersusah payah dalam menghadapi ujian itu. Hubungan antara awal ayat dengan akhir ayat. Hubungan antara akhir ayat dengan awal ayat. Jadi dia panggil kaedah ni al-audu ilal bad'i. Kembali semula kepada awal surah. Penutup surah dia akan kembali semula kepada awal surah. Ini kita kata sebagai penggulungan. Kemudian lepas daripada ni kita akan masuk surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ni banyak juga perkara-perkara yang ditegaskan dalam surah, perkara-perkara yang dinyatakan dalam surah Al-Ankabut ni ditegaskan kembali dalam surah Ar-Rum. Itu insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang. Mudah-mudahan ini dapat memberi panduan kepada kita, membuka
membuka hati kita, minda kita untuk memahami ayat-ayat Allah SWT dan apa yang baik daripada Allah SWT dan apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan saya. Dan terima kasih kepada para pendengar, sahabat-sahabat yang mengikuti kuliah kita ni. Mudah-mudahan kita dapat berterusan untuk meneruskan siri kuliah kita ni di masa yang akan datang. Jadi setakat itu saja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.